jadinya. Okay. So hari ini kita akan masuk tajuk geometri koordinat, benda yang betul-betul kita kena belajar. Okay. Apa yang kita belajar 3 hari sebelum ini semua ialah ulang kaji. Sekarang baru benda baru Okay. So pertama yang kita akan belajar ialah temperan garis. Okay. Ini talifang sajalah. Okay. So temperan garis ialah sebahagian daripada garis lurus yang mempunyai 2 titik hujung dengan panjang ataupun jarak tertentu. Senang cakap, bila kita akan panggil itu ialah satu temperan garis. Kalau kamu nampak dalam gambar aja ada satu garis lurus, tapi dia ada hujung dia. Maksudnya ada tempat mula, ada tempat berhenti. So dia ada jarak tertentu. So biasanya kita panggil dia garis lurus lah. Ini kita namakan dia temperan garis sebab dia ada hujung. Tapi memang kebanyakan masa bila kita buat latihan dalam gambar raja kita, kebanyakan garis lurus kita memang ialah temperan garis. Ini biasanya kita shortcut panggil dia garis. Boleh kan? Okey, itu istilah aja. Okey, istilah kedua yang kamu perlu tahu ialah titik pembahagian. Okey, titik pembahagian ialah mana-mana titik yang terletak pada temperan garis dalam nisbah tertentu. Okey. So contohnya garis tadi, katakan ini adalah garis AB. Inilah penghujung dia. Titik pembahagian ialah titik-titik yang berada di dalam ini. Okay. Yang berada di dalam ini, di mana kita boleh sebut nisbah dia. Maksudnya ini ialah nisbah dia berapa ke berapa. Okay. So satu titik pembahagian yang kamu sudah belajar sebelum ini, dia ialah titik ini. Katakan ini temperan garis AB. Titik ini dia membahagikan AB ini dengan nisbah 1:1. Ini yang awak pernah belajar. Apakah nama garis ini? Apakah nama titik ini? Siapa tahu? Titik tengah. Titik tengah. So titik tengah yang kamu belajar sebelum ini ialah salah satu contoh titik pembahagian. Tapi dalam tajuk ini nanti kita akan belajar lagi banyak. Dia tak semestinya mesti bahagi di tengah-tengah. Mungkin dia boleh bahagi dalam nisbah 1:3, nisbah 1:2 ataupun apa-apalah. So kita akan tengok nanti ya. Okey, sebelum ini kita tengok dulu nisbah. Okay? Pastikan erti cakap nisbah dulu. Katakan sekarang, katakan sekarang cikgu bagi temperan garis kita ialah AF ya. A sampai F. Oh, semua. A sampai F. Okey, titik pembahagian kamu ialah C. So, cikgu nak tanya kamu, titik pembahagi ini membahagikan temperan garis AF ini dengan nisbah berapa? Sebelah sini berapa? 4. Sebelah sini? 6. 6. So nisbah kita ialah 4:6. Tapi 4:6 boleh diringkaskan. 2-3. 2-3. 2-3. Boleh? Untuk siapa yang tak erti ringkaskan, senang aja. Kamu tekan kalkulator saja, 4/6. Dia akan ringkaskan untuk kamu jadi 2/3. So kita tulislah dalam bentuk nisbah. 2 titik bertindih 3. Boleh? Okey, kita tengok contoh seterusnya. Okay. Kali ini cikgu bagi garis A sampai D sahaja. A sampai D saja. Titik pembahagi kita ialah C. So, nisbah dia berapa? Sebelah 4. Belakang 3. So apakah nisbah kita? 4-3. Boleh ringkaskan?
43 boleh ringkaskan lagi? Tak boleh. Itu jawapan dia lah. Okey, boleh ya? Simple je. Okey, sambung lagi. Garis A sampai D. A sampai D. Titik kita ialah titik B. Okey, so nisbah dia depan ialah 3, 3. Belakang 4, 4. So nisbah dia 3, 4. 3, 4. Okay. So kalau kamu tengok soalan B dan C, cikgu bagi garis yang sama, AD. Lepas tu kalau kamu tengok nisbah dia terbalik. Nampak 143, 134. Dia telah menunjukkan dua titik yang berbeza. Waktu 43 dia ialah di sini. Bila 34 dia ada di sini. So susunan kamu tulis nisbah itu sangat penting. Sebab susunan kamu kalau terbalik, jawapan kamu pun akan lain. So contohnya tadi soalan B. Garis AD, garis yang sama. Tapi bila kita kata nisbah 43, jawapan kita di sini, C. Tapi bila kita kata nisbah kita 34, jawapan kita sudah jatuh ke B. Dia boleh tukar-tukar. So nanti bila jawab soalan ini, kamu kena cukup hati-hati dengan susunan nisbah itu. Kalau tentukan, kamu boleh dapat satu jawapan, tapi itu bukan jawapan yang dikehendaki oleh soalan. Okey, seterusnya A sampai E. Sorry ya, tangan saya. Sikit. A sampai E. Titik dia titik B. So, berapa nisbah dia? Depan 3. 3. Belakang 6, 6. So, 6. nisbah dia 1, 2. 1, 2. Okay? Sebab 3/6, kalau awak ringkaskan, dia ialah 1/2. So, kita akan tulis nisbah dia 1, 2. Kita tak tulis 3, 6. Okay, yang terakhir. E pergi A. E pergi A. Titik D. So, nombor pertama kita 2. 2. Kau kenapa cikgu baca ini dulu? Kenapa kawan kamu baca ini dulu? Sebab start dari E. Susunan dia E pergi A. So bila awak baca kena ikut susunan dia. So 2 ke belakang 7, 7. So nisbah kamu 2 nisbah 7. 2, 7. Boleh? Okay. Ini sebenarnya ulang kaji pun. Okey, ini pula. Oh, biar lari sikit. Kejap. Alah. Okey. Sekarang terbalik pula keadaan dia. Cikgu nak awak labelkan di mana letak dia letak cikgu nak kamu labelkan titik P. Dia membahagikan temporal garis AB dengan nisbah 1, 2. Okey, kamu beritahu saya sepatutnya label di mana? Nisbah dia 1, 2. F. Di tempat 1, 2, 3, 4, 5 mana? 2. Di tempat 2. Ada cadangan lain? Ada cadangan lain? Okay, kita cek dia. Kalau kamu label di sini garis AB, maksudnya kalau kita tengok di sini ialah 2, sini ialah 4. 2 kalau bahagi 4 ialah 1/2. So tapak ini betul lah. Okey? Boleh? Okey, yang kedua. Buat sendiri. Yang kedua. Labelkan titik pembahagi Q. Kali ini dia bahagikan AB. Okey, masih AB. Tapi nisbah ialah 2, 1. 4. Di tempat 4 ini.
Q. Okay? Sebab sini ada 4, belakang ada 2. So 4 bagi 2, kalau kita ringkaskan 2. 2 maksudnya 2/1. Okay? So kamu nampak? Maklumat yang sama, dia membahagi temporal garis AB. Tapi nisbah itu kalau cikgu terbalik tulis, kamu nampak, dia ialah 2 titik yang berbeza. Okay, C. Mana tempat dia? 8. Okay. 8. Okay. Sini di tempat 8. Okay. Dia kali ini garis B sampai C saja. Dia punya nisbah ialah 1, 1. So 1, 1 maksudnya sini kita dapat 2, sini kita dapat 2. So 2 bagi 2 ialah 1. Ataupun kita kata 1/1. So R ini sebenarnya ada satu nama khas. Apakah nama dia? Titik tengah. Okey, boleh ya? So titik tengah R ini sebenarnya ialah titik tengah lah. Untuk garis PC. So kita boleh kata titik tengah ialah garis yang membahagikan ikut ratio ini. 1, 1. Okay. Dia terus akan jadi titik tengah. Okay, sampai sini ada masalah? Ya. Cakap faham masuk saja. Okey. So rumus dalam subtopik ini ada 2 rumus kamu kena tahu. Satu yang kamu sudah belajar sebelum ini iaitu titik tengah. Okey. Yang satu lagi ialah rumus baru yang kamu belum belajar, yang akan belajar hari ini. Okay. So untuk titik tengah cikgu tak payah terangkan banyaklah sebab sebelum ini kita baru buat ulang kaji saja. Tapi kamu kena ingat titik tengah hanya untuk cari titik tengah. Sekarang kalau dia punya nisbah bukan titik tengah punya nisbah, titik tengah punya nisbah ialah 1, 1 lah ya. Kalau dia bukan 1, 1 punya nisbah, kita terpaksa gunakan rumus yang kedua ini titik yang membahagikan satu temporal garis ikut nisbah tertentu. Okey. So bila kamu nak pakai rumus ini, kamu kena cukup berhati-hati. Kalau titik tengah, cikgu tak kisah. Okay? Kalau titik tengah, sebab dia bahagi sama banyak. So cikgu tak kisah awak label A di sini ke, awak label B di sini ataupun awak terbalikkan. Okay? Siapa titik pertama, siapa titik kedua, tak kisah sebab dia tak efek apa-apa. Sebab dia betul-betul di tengah-tengah. Tapi untuk rumus ini, susunan titik adalah penting. So kamu mesti baca soalan, faham soalan betul-betul sekarang siapa di dalam, siapa di luar. Okay, cuba tengok soalan kita. Soalan pertama ini. Ayat saya, titik P membahagi temporal garis AB. So siapa di dalam, siapa di luar? Siapa di hujung? Siapa di hujung, siapa di dalam? Titik P di dalam. Titik P di dalam, yang di luar ialah A dan B. A dan B. Kalau P tak besar. Boleh? Okay. So susunan titik adalah penting. Kamu kena baca contohnya mana? Okey, soalan 5. Titik C terletak di antara AB. So macam mana nak lukis? Siapa di dalam, siapa di luar? Titik C terletak di antara AB. Kat dalam. C di dalam. C dekat dalam, AB di luar. Okay? Bukan ikut kebiasaan kita, cikgu. Biasa kita tulis ABC. So B lah di dalam. Mesti baca soalan untuk faham siapa di dalam, siapa di luar. Salah tentukan susunan titik, nanti pakai rumus, jawapan itu akan salah. Boleh ya? Okey, balik. So bila kamu nak pakai rumus ini, susunan titik di mana aku nak faham soalan yang betul-betul, yang paling penting ialah siapa ada di dalam. Okey, kedua. Bila kamu nak, di sini kamu nampak dia ada nisbah.
Kan bila titik yang membahagi satu temporal garis, kalau satu-satu titik tengah, yang lain tu dia mesti ada satu nisbat, berapa ke berapa. So kamu kena berhati-hati dengan arahnya dan garis yang dinyatakan. Okey? Dia tulis itu ikut arah temporal garis jika tidak dinyatakan khas. Maksud saya macam ini. Soalan 1. Cikgu kata titik P membahagi temporal garis AB dengan nisbah 1/4. Kalau cikgu sebut macam ini, nisbah 1/4, ini maksudnya dia tidak dinyatakan khas. Okay? Nisbah 1/4 itu tidak dinyatakan dengan khas. Yang dinyatakan dengan khas ialah jenis ini. PQ, PR ialah 1/3. Okey. So ada dua jenis ya. Sejenis dinyatakan dengan khas, sejenis tak. Yang jenis tak dinyatakan dengan khas, contohnya soalan 1 dan 2 ini, kamu kena faham macam inilah. Kita akan ikut arah dia. Sekarang dia kata garis AB. Maka kamu label pun ikut susunan A ke B. So sini 1, sini 4. Boleh faham? Okay. Contohnya soalan 2. Okay. Soalan 2, C di dalam, AB di luar. Dia katakan awal label macam ini. Okay. Dia kata titik C membagi temporal BA. Dia sebut BA dengan nisbah 1/4. Maka bila kamu label, kamu kena label daripada B pergi ke A. Boleh faham? Nah, itu maksud saya, kalau tidak dinyatakan dengan khas, kamu kena berhati-hati dengan arah dia. Arah dia akan ikut arah dia sebut garis itu. Kalau dia kata garis AB, maka dari A ke B. Kalau dia kata garis BA, garis kita akan label arah B ke A. Boleh? Kalau macam soalan 3, cikgu menyatakan, okey? Soalan 3 kejap. Soalan 3, siapa di dalam soalan 3? Siapa di dalam soalan 3? Titik Q. Q di dalam. Okay, katakan ini P, ini A. Okay? Tapi kali ini, dia waktu dia bagi nisbah, dia beritahu kita. Nisbah dia ialah PQPR. So maksudnya cikgu nyatakan khas nisbah dia. Maka kamu kena berhati-hatilah. Maksud dia, PQ ialah 1. So, PQ ialah 1. Okay. Lepas tu dia kata PR ialah 3. PR di mana? PR dari sini sampai sini ialah 3. So, macam mana cikgu nak labelkan dia? Cikgu label 1, 2. Baru kita dapat jumlah 3 ini. 1 tambah 2 dapat 3. Itu maksud saya. Kalau dia tak nyatakan secara khas, kita ikut saja susunan waktu dia sebut garis tersebut. A, B ke, B, A ke ataupun macam mana. Okay? Macam soalan 3. Kalau bukan sebab dia ada sebut benda ini, kita akan ikut susunan P pergi A. Okay. Tapi bila dia ada bagi dinyatakan khas, kamu kena berhati-hatilah. Contohnya soalan 3, nampak cikgu tulis 1/3. Tapi bila kamu nampak kita label, akhirnya kita tak label 1/3, kita label 1/2. Nah, sebab masalah 3 yang dimasukkan oleh dia ialah seluruh garis. So kalau sekarang sudah 1, yang tinggal itu sebenarnya 2. So, boleh faham maksud saya? Okay. Susunan titik sangat penting, siapa di dalam, siapa di hujung. Label nisbah pun kena berhati-hati. Kalau dinyatakan khas, maka ikutlah apa yang dia cakap. Kalau tidak dinyatakan khas, berhati-hati dengan waktu dia sebut garis itu. Dia arah dari mana? Kiri ke kanan, maka saya pun label kiri ke kanan. Kalau waktu itu dia bagi dalam kanan ke kiri, saya label nisbah pun kiri kanan ke kiri. Boleh? Boleh. Lepas tu, cara label titik. Sebab kalau kamu tengok dalam rumus ini, kita sama macam titik tengah.
Dia ada titik pertama, dia ada titik kedua. Okay. Lepas tu MN ni, kalau kamu tengok ini kita ada X1, Y1. Itu titik pertama kita. Lepas tu kita ada S2, Y2. Itu titik kedua kita. Lepas tu kita ada satu lagi MN. Ini sebenarnya ispa dia. Okay. So, bila kamu nak masukkan nilai, kita sudah tak boleh macam titik tengah. Mana satu titik satu, mana satu titik dua. Sesuka hati, cikgu. Sesuka hati. Sekarang tak boleh. Kita tak boleh sesuka hati. Tapi kita ada sikit lagi kebebasan. Maksud saya macam ini. Kalau sekarang saya ada satu garis. Ini ialah A, ini ialah B. Katakan ini ialah 1, 5. Ini ialah 6, 7. Okey, soalan kata titik C membahagi AB dengan nisbah 1, 2. Kononnya lah. Itu dia. Sekarang soalan tanya apakah koordinat C. So kita akan gunakan rumus. Okey, maksud saya di sini cara label titik ialah macam ni. Okey, sekarang siapa ialah titik pertama, siapa ialah titik kedua sebenarnya bebas. Kamu boleh pilih lagi. Okey, cikgu tanya kamu. Kamu nak 1, 5 ke kamu nak 6, 7 sebagai titik pertama kamu? 1, 5. Okey, katakan kamu pilih ini sebagai titik pertama kamu, maka automatik awak tak ada pilihan lah. Ini mesti titik kedua. Okey? Sama macam titik tengah kan? Okey. Tapi ada sikit perbezanya di sini ialah nisbah dia. Okey. Yang dekat dengan titik pertama kita selalu ialah M. Yang dekat dengan titik kedua punya selalu ialah N. Itu tak boleh terbalikkan. Okay. Maksud saya macam ini. Garis yang sama. A ialah 1, 5. B ialah 6, 7. Okay. C nisbah 1, 2. Katakan kamu kata, cikgu, saya tak nak 1, 5 sebagai titik pertama saya. Saya nak 6, 7 sebagai titik pertama saya. Boleh kamu boleh buat macam tu. Okay. Kamu boleh buat macam tu, tapi bila kamu kata 6, 7 itu sebagai titik pertama, maka 1, 5 mesti jadi titik kedua. Okay. Lepas tu, nisbah sudah tak boleh sesuka hati awak lah. Yang dekat dengan titik pertama kita punya selalu merupakan M. Yang dekat dengan titik kedua selalu merupakan N. Okay. So selepas kamu siap label semua ini, sudah senang sudahlah. Sebab kita hanya perlu ganti ke dalam rumus. Okay. So kita buat sebelah kiri duluan. Okay, kita masukkan. Okey, kita nak cari titik C kita titik C kita, SY kita. Okey, masukkan N 2. X1 1. 1 tambah M 1. 1, X2 6. 6, 6. Okey, bawah M 1. 1, tambah N 2. 2, 2. Okey, koma tak mau. Okey, sambung Okey, untuk koordinat Y N 2. 2, Y1 5. 5, apa dia? M 1. 1, Y2 7. 7, bahagi M 1. 1, tambah 2. 2. Okey. Semua orang tekan kalkulator, cikgu nak jawapan.
Semua orang tekan pastikan awak tak salah tekan. Hello? Ah. Oh, OK。现在吗？现在吗？我正在上课哎，我正在上课啊。还是你慢一点过来。OK 啊。OK 啊。可以来啊，可以来。sorry. Okay. So apa jawapan dia? Dia rasa nombor perpuluhan tak putus kan? So pagi saya pecahan. 8/3. Okay, 8/3. Satu lagi? 37/3. 17/3. Okay. 37 je. Salah. 37. 37. 37. Bukan 17. 17 lah. Mana tak? 37. Sekali lagi. Pelajar lelaki sekali lagi. Hanis ibu ingatkan, ada tak bubuh kurungan atas dan bawah ini? Jadi 17. 17 Sebab lupa letak kurungan ke? Okey, ingat bila ada per yang panjang, atas kurungan, bawah kurungan. Okey, so sekarang cikgu nak semua orang pakai contoh yang kedua ini, di mana kita terbalikkan kita punya titik pertama dan kedua, sudah kan? Okey, kamu cuba pakai ini, lepas tu masuk ke dalam formula. Okey, contoh pada kertas. Boleh tak awak dapat jawapan yang sama macam 8/3, 17/3? Cikgu bagi 1 minit untuk kamu buat. Kita besarkan sikit Okey. Pakai sampel kedua ini, jawab untuk dia. 1 minit Cikgu keluar kerja ambil barang Okey, boleh dapat jawapan yang sama? Belum lagi? Boleh dapat jawapan yang sama? Dapat. Itu tak kisahlah. Hanya penting ni kamu ingat. Titik pertama selalu tekat dengan M. Titik kedua selalu tekat dengan N. Jangan terbalikkanlah. Dan lepas tu rumus ini kamu tak payahlah hafal. Memang ada dalam senarai rumus. Hanya tahu cara isi sahaja. Okey So bila jawab soalan berkaitan dengan temperament garis ini, cikgu akan galakkan kamu baca soalan ini, label keluar. Contohnya soalan ini Kita tengok latihan hari ini
Okay. So setiap kali bila jawab soalan jenis ini, digalakkan kamu kamu lukis dulu supaya kamu boleh label nilai nanti dengan betul. So mula-mula buat saja satu garis. Okey, pertama fikirkan siapa di dalam, siapa di luar. Okey, soalan satu, siapa di dalam, siapa di luar? Di dalam. Di dalam. Di dalam. Okey, di luar ialah A. Okey, A, B ni tak kisah susunan dia. Pentingnya kita tahu dia di luar lah, di hujung. Okey, lepas tu kita labelkan. A ialah 25, B ialah 10, 3. Okey, nisbah. Sekarang nisbah ni dia tak adalah dinyatakan khas punya. So kita ikut arah dia. A, B. So, apa yang sepatutnya kita tulis sini? 1, 4. So biasanya nak buat soalan jenis ini, kamu lukis gambar aja, kemudian masukkan maklumat. Lepas itu kamu tulis pula. Okey, titik pertama di mana? Okey, mana satu titik pertama awak? Nak pilih mana satu titik pertama? A. Okay, so katakan so tulislah ini S1 Y1, ini S2 Y2. Yang tekak dengan titik pertama selalu merupakan M. Tekak dengan titik kedua ialah N. Siap label semua ini, lepas tu kejawab, keluarkan rumus, isi aja lah. Cikgu tidak galakkan kamu tengok soalan tanpa gambar raja nak isi rumus. Sebab pening. Nanti salah tentukan siapa titik pertama, siapa M, siapa N, jawapan dia akan salah. Okay? So soalan dua cikgu tak payah repeat. Okay, cikgu pergi soalan yang special sikit. Nah, soalan 4. Okay, soalan 4. Okay. Okey, kita tengok soalan 4. Cuba baca ayat ini, beritahu saya siapa di dalam. Q. Q di dalam. Okey, kamu tak payah pula risau. Cikgu, Q itu di dalam, dia itu betul-betul tengah ke dia tekat dengan P ke dia tekat dengan A? Tak payah risau sebab lakaran graf tidak ada markah. Janji awak punya Q di dalam saja. Tak payah pula pakai pembaris pergi ukur ikut nisbah betul-betul. Sebab kita hanya lakarkan supaya kita dapat gambaran yang jelas. Dan tidak ada peruntukan markah di sini ya. Okey, kita masukkan sini negatif 1, negatif 4. Sini 5, 14. Okey, kali ini nisbah dia dinyatakan khas. So berhati-hati ya. PQ ialah 1, QR ialah 2. So berapa saya sepatutnya label di sini? 1, 1. Yang satu lagi? 2. 2. Memang itu susunan dia. Lepas tu awak tentukanlah siapa titik 1, siapa titik 2, siapa titik 3 dan seterusnya. Boleh ya? Okey, lepas tu masuk rumus. Tak ada apa yang susah. Okey, kita tengok soalan 5 pula. Okey, siapa di dalam? C. C. A, B. Okey. Kali ini, okey, A cikgu bagi 4, 7. B cikgu bagi 5, negatif 2. Tapi kali ini cikgu bukan bagi dalam nisbah. Cikgu kata AC sama dengan 2BC. So kamu kena tulis benda ini dalam nisbah. Okay. Cikgu nak tanya kamu, nisbah dikaitkan dengan tanpa tolak darab bahagi. Bahagi. So, kamu kena fikirkanlah. Nisbah AC BC sebenarnya maksudnya kita perlu tahu AC bagi BC ialah berapa.
So, kamu kena fikirkan dari atas ini macam mana ubah sehingga dia jadi AC bagi BC. Kalau kamu tengok AB sudah okey di tempat ini. Dia masalahnya BC di sini. BC di sini. Tapi sekarang kita nak letak dia di bawah. So macam mana kita nak buat? Macam mana kita nak buat? Supaya BC letak di sebelah bawah. Halo. Dah tahu ke? BC. Tak faham soalan tu. Okey, sekarang cikgu bagi AC sama dengan 2 BC. Tapi kita tak nak benda ini, kita nak bentuk nisbah. Kan? Sebab kita nak masukkan benda di sini. Dia kena dalam bentuk nisbah. So maksudnya yang cikgu perlu ialah AC dan BC. Nisbah AC BC. Okey. Nisbah AC BC, nisbah biasanya dikaitkan dengan bentuk bahagi. So daripada saya cari AC BC, cikgu akan cari AC bahagi BC ialah berapa. Sampai sini okey? Okey. Okey, sekarang soalannya ialah macam mana daripada apa yang dibagi itu, cikgu ubah soal sehingga dia dalam bentuk AC bagi BC. Pindah BC. Pindah BC. Jadi bahagi. So sebelah sini tinggal apa lagi? 2. 2. 2. Dalam matematik 2 kalau nak tulis dalam pecahan dia ialah apa? 2/1. 2/1. 2/1. So maksudnya nisbah ACBC ialah 2/1. 1. Nah, so soalan 5 ni dia lebih susah sikit ialah dia tidak bagi nisbah terus kepada kita. Kamu sendiri kena fikirkan. Kalau macam ini apa bentuk nisbah dia? So nisbah dia ialah AC ialah 2, BC ialah 1. So cara saya tulis bulatan pertama apa sepatutnya saya tulis ini? 2. 2. Sebelah sini 1. 1. Kamu tak payah risau. Cikgu label ni macam mana? 2 pendek, 1 panjang. Tak apa saya tak, itulah karang graf saja. Selepas kamu siap gambar raja ini, tak ada apalah. Masuk dalam rumus terus dapat jawapan. Okey. Okay, itu soalan 5. Okey. Sekarang kita pergi kepada soalan 6. Sorry, apa dia? Tanya cikgu ke? Tak ada. Bukan, okey. Sekarang, siapa di dalam? Soalan 6, siapa di dalam? Q. Q di dalam. So ini A, S. A ialah M6, Q ialah 25, S ialah 1N. Okey, dia nyatakan khas AQ, QS, 3, 2. So, yang ini cikgu kena tulis apa? AQ sana kena tulis apa? Apa sebetulnya cikgu tulis dalam pattern pertama ini? 3. 3. Yang ini, yang kedua? 2. 2. Okey. So, sekarang mana satu titik pertama kamu? Okey. Kalau ini titik pertama kamu, ini mesti titik kedua. Yang dimasukkan titik pertama, titik kedua mesti titik di hujung. Kamu tak boleh kata, cikgu soalan ini tengah-tengah itu sudah ada nombor 25. Saya nak dia sebagai titik pertama. Sorry, titik di dalam itu selalu ialah tepan punya. 2, 5 sama dengan apa? Dia tak ada pilihan. Okay? Sebab dia titik ada di dalam itu tak boleh jadi titik pertama ataupun kedua kita. Ya?
Okay, so kalau titik pertama di sini, maksudnya sini M, sini M. Okay, cuba masuk ke itu saling rumus kejap. NS2 tau. Itu saling koordinat X saja. Okay, cuba masukkan. Cikgu salah tulis. Sorry. Ini 1, ini 2. Okay, cuba masukkan. N 2. 2. S1 M. 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 M 3. 3. hati-hati ya. Ini S1 punya koordinat M. Ini nisbah punya MN. Dia mewakili dua benda yang berbeza. Sebab MN ini datang daripada rumus. Yang ini kita tak boleh ubah sebab soalan pagi. So kamu kena hati-hati ya. M bawah ini dengan M atas ini berbeza. Okey. X2 1. 1. M 3. sorry. 3 tambah 2. 2. Okey, ini dan seterusnya. Okey, lepas tu macam nak buat Okey, cuba ringkaskan dulu. Arti ringkas tak? 2M 2M tambah Tambah 3 3 bagi 5. 5. 5. Lepas tu macam mana kita nak buat koordinat X, koordinat S banding dengan koordinat X. Nanti koordinat Y kita Banding dengan koordinat Y. dengan di sebelah sini lah. Boleh? So contohnya yang ini cikgu akan dapat lah. Cikgu boleh dapat 2M tambah 3/5 sama dengan, lepas tu awak selesaikan. Dapatlah nilai M. Dan begitu juga untuk sebelah koordinat Y. So bolehlah kita jawab soalan ini, apakah nilai M dan N. Okey? Ada apa nak tanya tentang soalan 6 ini? Tak ada. Ada Okey. Soalan 7. Ini sebenarnya tak ada benda baru lah. Benda ini hanya bentuk soalan aja. Tengok macam mana kamu berarti pusingkan benda ini. Okey, soalan 7. 7. Okey, jadi sebelum ini lukis dululah. Okey, siapa di dalam, siapa di luar? G dalam. G dalam. Okey, 3, 1. F di luar, 1, -3. H ialah 6 H. Okey. Nisbah FG GH. Okey, so sini M, sini N. So baca soalan ini, kalau saya tak nak peningkan saya sendiri, cikgu terus angkat ini sebagai M, ini sebagai N lah, tapi pusing-pusing, buat pening aja. Okay? Tapi kalau ini sebagai M, maksudnya saya tak ada pilihan, ini mesti S1 Y1, ini mesti S2 Y2. Tapi kalau kamu kata, cikgu saya nak terbalikkan, boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Tapi awak jangan pening lah dengan MM banyak-banyak itu. Tak pening, tak apa. Okey. Okey. Kita saling rumus dulu. Rumus NS1 tambah MS2, M tambah M. Okey, itu masukkan. So, titik pembagi kita ialah 31 lah 31 sama dengan. Okey, masukkan. N dalam kurungan 1 tambah M dalam kurungan N. 6. 6 bagi M tambah N. M tambah N. Okey, untuk koordinat Y punya rumus dia sudah beza sini aja. Sini ialah Y. Okey, jom masuk. N dalam kurungan -3 tambah M dalam kurungan H.
bahagi N tambah N. Okay, so seperti tadilah koordinat S banding dengan koordinat S, koordinat Y banding dengan koordinat Y. Okay, kita tengok koordinat X dulu. Kemudian nanti koordinat Y dengan koordinat Y ya. Okay, kita buat koordinat X. So ringkaskan ini boleh? Boleh. N tambah Ya. 6M M. bahagi M tambah N. Okay. Nah, kalau kamu tak biasa tengok 3 sama dengan, kamu boleh tulis sama dengan 3 lah. Tulis di sebelah kanan. Okay, yang warna pink color punya. Ringkaskan. Negatif 3N. 3N tambah MH. Bawa M tanpa N sama dengan sama dengan 1. Okey. So macam nak selesaikan ini? Mungkin dah saya selesaikan. Mana satu nak buat dulu? Okay. Kalau kamu tengok betul-betul, kita tidak mungkin boleh selesaikan dia sebab kamu ada 2 persamaan. Tapi total kamu ada 3 benda tak tahu. Kamu tidak tahu apakah nilai M, apakah nilai N, dan satu lagi nilai H. Ada 3 benda kamu tak tahu. Tapi kamu baru ada 2 persamaan. So kamu tak mungkin boleh selesaikan dia. Okey, kita tengok soalan nak apa ya. Soalan nak A, nisbah M per N. Okey, macam tadi lah. Nisbah selalu dikaitkan dengan apa? Bahagi. 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 So sebenarnya soalan kita yang dia nak ini ialah apakah M bahagi N. So kalau kamu tengok persamaan yang kita ada koordinat X dan Y, rasa mana satu kita boleh dapat kita nak dapat M per N. Yang bahagian X punya boleh dapat ke? Bahagian koordinat Y punya boleh dapat? Koordinat X. Y sana ada H. So kita cubalah. Maksudnya sekarang kerja kamu ialah macam mana ubah suaikan dia sehingga kamu dapat M per N. Jom buat bersama. Okey, cadangan. Ataupun kalau kita biasanya kamu akan buat apa kalau nampak macam ni? Pindahkan N tambah N. Okey, pindahkan N tanpa M. So kita dapat M tanpa 6M sama dengan 3 kali M tanpa N. So nanti 3M tambah 3N. Okay, lepas tu? Ringkaskan. Macam mana ringkaskan? Pindah N. Okey, pindah N ke sana. So nanti sini akan jadi 3N tolak N lah. Lepas tu? Yang lain tu tak pindah? Pindah 3M. 3M pula kita pindah ke kiri. Boleh? Okey. Okay, sambung. 3M sama dengan Sini 3M. Sini 2N. Jangan lupa tujuan kita nak dapat M per N Okey, sambung. Cuba tengok apa yang awak ada. 3M. Sini M per N. Apa yang lebih, apa yang kurang? Lebih 3. Lebih 3. Hilang 3 dulu. Macam mana hilang 3? Faktorkan. Dia sudah dalam bentuk faktor. Lepas tu? Pindah. Macam saya nak hilangkan 3. Pindah ke sana lah kan. So jadi tanpa tolak darab bahagi? Bahagi. Bahagi. Okey. So sekarang banding kita punya tengok apa yang kita nak. Apa yang tak cukup? Tak ada. Tak ada per N kan? Sorry.
apa yang kita boleh buat? Pindah pindah N. Okay. So kita boleh pindahkan So kita boleh pindahkan N ke sebelah sini lah. So kita tambah tolak dan bahagi. 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 Kan sudah berjaya kita pindahkan. So bila awak berjaya pindahkan, kamu boleh katalah nisbah MN ialah 2, 3. So kita sudah jawab A. Boleh? Selepas kamu sudah jawab A, nanti ayah. Okay. Nanti jawapan ini kamu masuk ke dalam masuk ke dalam sini, bolehlah awak dapat nilai hash. Ya, nanti balik cuba buat ya. Nanti habis kelas cuba buat, nak balik ke mana ni sekarang. Okay. Okay. So latihan untuk hari ini ialah latihan 7.1 soalan 1 sampai 7. Ada mana-mana perlu saya terangkan? Okey, cikgu stop record dulu untuk orang tanya soalan kejap ya. Okay, ada apa nak tanya?